Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada berita yang cukup mengujakan. Akhirnya ada berita tentang PAS masuk kerajaan perpaduan. Ini betul-betul sudah dikeluarkan di sinarharian.com.my. Holawe. Ini bukan setakat cerita angin, tapi betul-betul terjadi. Adakah PAS akan masuk ke dalam kerajaan perpaduan? Kalau PAS masuk kerajaan perpaduan, jadi siapa yang tinggal untuk jadi pembangkang? Muhyiddin Yassin lah. Muhyiddin Yassin, Rafizi, orang jadi pembangkang lah. Ini berita yang sah. 10 Ogos 2026, tawaran sertai kerajaan perpaduan. Kita tunggu dan lihat, kata PAS. Taqiyuddin Hasan berkata PAS mengambil pendekatan tunggu dan lihat berhubung pendirian DAP sama ada mahu kekal atau keluar daripada kerajaan perpaduan. PAS melihat pendekatan tunggu dan lihat berhubung pendirian DAP sama ada mau keluar atau kekal dari dalam kerajaan perpaduan pada 16 Ogos ini. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hasan mengesahkan PAS tidak menerima sebarang risikan atau tawaran untuk menyertai kerajaan perpaduan. Untuk 16 Ogos ini kita tunggu dan lihat, dia kata. Kita juga tidak menerima sebarang risikan atau tawaran untuk menyertai kerajaan. Saya mengesahkan memang tiada setakat ini, kata Taqiyuddin Hasan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat penatia induk Muktamar Tahunan PAS Kelantan kali ke-72 di Pusat Tarbiyah Islamiyah Kelantan PUTIK di sini pada Ahad malam. Terdahulu media melaporkan DAP akan menentukan kedudukannya dalam kerajaan semasa persidangan kebangsaan parti itu yang dijadual akan berlangsung pada 16 Ogos ini, kata Setiausaha Agungnya Anthony Loh. Beliau dilaporkan berkata, satu usul berhubung perkara itu akan dibentangkan kepada perwakilan sebelum diputuskan oleh hampir 4,000 perwakilan yang layak menghadiri persidangan berkenaan. Anthony turut menyatakan persidangan berkenaan akan menentukan hala tuju masa depan DAP dalam arena politik negara. Okey, so persoalan saya, tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Adakah PAS memang layak masuk kerajaan perpaduan? Adakah PAS boleh sesuai untuk masuk kerajaan perpaduan? Adakah politik Malaysia akan menjadi semakin baik sekiranya PAS masuk kerajaan perpaduan? Sesuai atau tidak? Atau mungkin tuan-tuan berfikir bahawa ini tidak sesuai. Ini menjadikan politik Malaysia jadi lebih huru-hara. Okey, boleh tinggalkan komen apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan dalam hal ini. Bagi saya secara peribadi, lebih baik PAS jangan masuklah. Sebab nanti kalau tidak ada pembangkang yang kuat, susah juga. Lebih baik ada pembangkang yang kuat. Masalahnya, PAS ni kadang-kadang dia tidak pandai membangkang. Dia tidak pandai jadi pembangkang. Itu pendapat saya lah. Jadi, anda tuan-tuan dan puan-puan boleh tinggalkan komen di ruangan komen. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan berita hangat politik kita, saya ingin berkongsikan satu manfaat produk yang dapat meningkatkan imun badan. Ini produk terapi imun yang daripada saintis, ya, dengan lebih daripada beribu-ribu kajian saintis, telah pun disahkan sangat berkesan oleh para doktor di seluruh dunia dan juga dibuktikan boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia boleh menyembuhkan segala-gala jenis penyakit dengan kekuatan imun badan.
Bukan ini yang menyembuhkan penyakit, tetapi imun badan sendirilah yang menyembuhkan penyakit dengan kekuatan badan sendiri. Jadi apa saja penyakit disebabkan oleh imun badan yang tinggi, yang terlalu rendah, yang terlalu tinggi, yang terlalu agresif, yang tidak lagi bijak, semuanya memerlukan produk ini. Okey? Jadi apa saja penyakit? Penyakit lelaki, penyakit perempuan, lemah badan, lemah batin, lemah sawat, apa saja sekalipun, boleh cuba Transfactor daripada For Life Research. Ini bukti saintis. Bagi anda yang berminat dan perlu untuk sihat dan sembuh daripada masalah anda, anda boleh anda boleh WhatsApp nombor yang tertera di sini ya. Ini nombor telefonnya. Jangan telefon, ini WhatsApp saja. Okey? Terima kasih. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec Ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey. Ketiga-tiga ini ada di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Ada berita terkini yang sangat mengejutkan pastinya. Najib Razak semakin dilanda dilema paling besar sekarang ini. Terbaru, berita tentang 1MDB yang pasti tidak disukai, dan inilah yang paling ditakuti oleh Najib Razak. Nampaknya satu demi satu berita tentang 1MDB, SRC kah, apa-apa sajalah yang berkenaan dengan Najib Razak nampaknya seperti tidak menyebelahi Najib Razak. Apa terjadi tuan-tuan dan puan-puan? Saksi tak pasti Jolo dalang nombor 1 kes 1MDB. Jadi kalau bukan Jolo yang bukan dalang nombor 1, siapa dalang nombor 1 dalam kes 1MDB? Takkan Najib pula, kan? Ini daripada berita harian nih, daripada bharian.com.my. Saksi tak pasti Jolo dalang nombor 1 kes 1MDB. Pakar pemulihan aset luar pesisir memberitahu Mahkamah Tinggi di sini hari ini, beliau tidak pasti sama ada ahli perniagaan dalam buruan Lotek Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo adalah individu nombor 1 dalam dakwaan konspirasi yang membabitkan dana One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Pengarah urusan Kroll Kemen Limited merangkap Ketua Amalan Luar Pesisir Kroll, Angela Barkhouse, bagaimanapun berkata, individu yang menerima dana berkenaan adalah pihak yang menjadi tumpuan beliau. Beliau berkata demikian ketika disoal oleh peguam utama Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah pada hari kelima perbicaraan kes saman USD 5.64 bilion yang difailkan 1MDB terhadap bekas Perdana Menteri itu, dan 6 lagi di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Rizwan Idrus. Muhammad Syafiee menyoal sama ada Barkhouse pernah bertemu dengan Jolo atau mendengar nama ahli perniagaan itu sepanjang siasatannya, dan beliau menjawab ya. Peguam itu kemudian bertanya sama ada beliau bersetuju bahawa Jolo adalah individu utama dalam kontroversi serta dakwaan konspirasi untuk memusnahkan 1MDB, dan Barkhouse menjawab antara lain ya. Apabila Muhammad Syafiee menyoal sama ada Barkhouse
menganggap Jolo sebagai individu nombor 1 dalam dakwaan konspirasi itu, saksi itu berkata beliau tidak pasti. Ketika peguam itu bertanya siapa lagi yang mungkin terbabit berdasarkan ketidakpastian saksi berkenaan, sambil menyatakan pasti ada pihak lain dalam entiti yang dikesan oleh semasa siasatan, Backhaus menjawab, individu yang menerima dana adalah pihak yang menjadi tumpuan beliau. Muhammad Syafiee berkata, ini termasuk anak guam saya, Najib, betul? Katanya. Backhaus menjawab, ya. Pada 26 Disember tahun 2025 yang lalu, Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda 11.4 bilion terhadap Najib yang sekarang berusia 73 tahun selepas beliau didapati bersalah atas 4 pertuduhan menyalahgunakan kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana 1MDB berjumlah 2.3 bilion. 1MDB dan anak syarikatnya iaitu 1MDB Energy Holding Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited serta Global Diversified Investment Company Limited yang sebelum ini dikenali sebagai 1MDB Global Investment Limited telah memfailkan saman sivil tersebut pada 7 Mei 2021. Okey, untuk mendapatkan berita lengkap tentang ini anda boleh masuk ke bharian.com.my bertarikh 10 Ogos 2026, tajuknya Saksi Tak Pasti Jolo Dalang Nombor 1 Kes 1MDB. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir.
Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya Anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berpikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi Anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey. Ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit, daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey. Ketiga-tiga ini ada di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey.